Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi memilih siaran IKIM sebagai peneman anda pada pagi ini yang pasti bertemankan Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan seperti yang kita janjikan sebentar tadi, sekarang ini kita dah masuk ke segmen generasi yang mana kita akan membincangkan mengenai topik keibubapaan. Dan pastinya pagi ini kita kembali bersama tetamu kita yang kali terakhir kita bersamanya bulan lepas. Ingat. Bila tarikhnya tu? Lebih kurang dalam awal Januari, tengah Januari macam tu. Apapun menerusi segmen yang sama, yakni generasi. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersama tetamu-tetamu yang hebat dalam bidang kekeluargaan ataupun parenting, ibu-bapaan, untuk berkongsikan tips, rahsia, ilmu dan pengetahuan. Pastinya hari ini kita bawakan kembali ke konti, tapi dengan mungkin sedikit gelaran yang Alhamdulillah sebagai nikmat kurniaan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Hariza Haji Siraj. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dengan Hazwan habis-habis mengusik saya. Masya Allah. Apapun first and foremost, tahniah untuk terima kasih Prof Datuk atas penganugerahan tersebut. Dan yang pastinya pagi ini Prof Datuk bersama dengan kita untuk membincangkan ataupun mengupas mengenai yang pernah sendiri Prof Datuk perkenalkan dulu, iaitu FEMES, famous. Itu merupakan singkatan kepada fizikal, emosi, masa, ekonomi dan juga sosial. Kali ini kita perincikan sikit untuk keupayaannya dalam membentuk dan membina keluarga. Mungkin sedikit mukadimah untuk pagi ni. Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam slot generasi ni. Sebenarnya slot saya adalah Khamis yang ketiga. Jadi macam bulan lepas pada 17 Januari Hazwan dengan Pian. Tapi bulan ni patutnya 21, tapi saya di Kota Baru minggu lepas. Jadi alhamdulillah penerbit Puan Maslina anjakkan sikit ke ni. Tapi bulan depan mudah-mudahan kita boleh stick lah kepada 21 hari bulan Mac ya. Okey, baik. Okey. Pertamanya saya mungkin nak kena ucapkan berbanyak terima kasih dan juga penghargaan saya kepada begitu banyak ucapan dan doa yang sampai pada saya daripada minggu lepas tu. Dan saya kira saya menerima anugerah tersebut bagi pihak kita semualah ya. Dia bukannya untuk saya saja kan ya. Yang itu pengiktirafan bahawa saya teringat apa yang Prof Mohaya pernah cakapkan kat saya. Dia kata dunia ni kalau kita kejar dia sentiasa lari. Lagi kejar, lagi dia pulun lagi kan. Tapi kalau kita kita meletakkan semua perkiraan itu untuk mengejar akhirat, maka insya-Allah dunia ni pun nanti diikut samalah. Jadi saya rasa itu satu yang itibar yang harus kita ambil kira dalam melakukan apa-apa yang kita tengah buat ni ya. Allah tu sebenarnya amat menghargai kan. Tak kiralah besar mana kecil mana, tapi yang penting dia mestilah amal soleh itu dia punya syarat pertama dia kena ikhlas kerana Allah sahaja. Dia tak boleh kerana yang lain. Tapi saya minta doa juga mudah-mudahan ya dengan anugerah ni dia tidak menjadi istidraj untuk saya lah, tak jadi jerangkat sama pula kan. Nanti sekarang makin besar pula kepala tu. Kan? Tak maulah kan. Banyak lagi sumbangan manfaat yang kita dapat. Dia kalau tengok Spiderman dia kata with great power comes great responsibility. Tapi ini bukan power sangatlah, tapi kadang privileges ni ataupun inilah ya, anugerah-anugerah ni kadang menjadikan kita terlupa bahawa sebenarnya makin banyak tanggungjawab tu. Betul. So mudah-mudahan ini salah satu tanggungjawab yang saya kira datang ke IKIM setiap bulan sekali tu tanggungjawab saya lah dan saya cuba hari ni kita bincangkan tentang keupayaan yang kedua yang yang kedua, yang pertama yang dalam famous tu ada 2 E, tapi yang ni E yang pertama iaitu kesediaan emosi. Yang pertama hari tu fizikal. Ni kena buat wrap up juga sikit lah. Baru boleh sambung kan. Dia keupayaan ini sebenarnya Hazwan dengan Pian adalah khususnya bila kita mula memikirkan untuk membesarkan saiz keluarga kita tu. Maknanya daripada kalau pasangan yang baru berkahwin, daripada 2 tu nak jadi 3 lah. Kan? Macam Hazwan mungkin ada 2 nak tambah seorang lagi. Contoh dia kan. Jadi dia paling tidak pun saya rasa kita ni satu lagi bila bercakap tentang
perancangan keluarga ni, dia bukannya sebab kita nak menyekat bilangan anak-anak ni. Ya, ada pula yang kata buat apa nak rancang-rancang ni kan. Ikutlah. Allah dah bagi. Kan, tak payah rancang-rancang kan ya. Mengandung tiap-tiap tahun pun tak apa kan. Itu selalu yang cakap tu orang yang tak mengandung lah. Orang lelaki lah selalunya, minta maaf ya. Tapi kalau kita orang perempuan ni, kalau boleh ya, kalau boleh kita naklah juga ya sedikit masa untuk kita, sedikit masa untuk keluarga, dan juga ya anak-anak tu perlukan masa untuk kita besarkan dia. Jadi oleh sebab tu ya, sebabnya famous ni adalah apa yang disarankan oleh Profesor Dr. Abdul Rahim Omran ya, dalam buku dia Family Planning in the Legacy of Islam ya. Dan dia memberikan satu gambaran yang amat jelas betapa Islam ni satu agama yang terperinci, sistematik, strategik dan mengutamakan perancangan. Jadi bukan nak sekat ni ya, kita pun nak kalau boleh pian ya, pasangan ni kenalah ada paling tidaknya, pada saya lah minimum 3. Sebab kalau 2 je dia hanya menggantikan suami dengan isteri itu saja. Ya, dari sudut demografi populasi tidak akan adanya pertambahan populasi sekiranya semua pasangan hanya ada 1 atau 2 anak kan. Jadi kita panggil ya orang kata fecundity rate ni ataupun kelahiran ni, kadar kelahiran sepatutnya 2 atau lebih. Tapi Azwan jangan fikir lain pula. Itulah pun nak tanya tadi pasangan. Prof tak sebut tadi 2 tu 2-3 apa. Azwan siap je. 2-3 isteri. 2-3 anak. Okey. Betul lah kan ya. Saya tak cakap apa-apa. Dia yang cakap tadi. Saya tidak. Betul lah, nampak dia terkejut betul lah. Maksudnya katalah 3 anak. Okey. 3. Jadi paling tidaknya adalah tambah seorang ya. Dan 2 tu nanti mak ayah dia. Baik. Kalau tidak, kita akan jadi satu populasi macam populasi di Eropah yang dah mula menguncup di bawah tu kan. Kita panggil the mushroom population. Maknanya yang tua-tua tak mati-mati. Yang muda ni tak lahir-lahir pula kan. Seorang dapat. Jadi dia macam mushroom gitu. Dan itu amat tak stabil dan di situ tu kalau kita lihat kebanyakannya yang menambah di bawah tu adalah migrasi ya, ataupun orang imigran. Itu yang dia orang lagi rasa risau tu. Tapi sedangkan setiap negara perlukan orang kata modal insan. Jadi kita ni kalau boleh ya, ni nak kena set the record straight ni. Maknanya bila saya bercakap ni tiap-tiap bulan datang ni bukannya sebab nak suruh rakyat Malaysia ni jangan beranak kan. Itu dari dululah salah faham dia tu. Maknanya sekarang ni kita siapa yang nak merancang 7-8 ikutlah, tapi kena sediakan semua ni dulu kan. Supaya mudah-mudahan ya, sebab tu yang kita tengok anak ni sebenarnya bukan bilangan dia tu ya, dia bergantung kepada persediaan ibu dan ayah dia. Ada orang anak 7-8 masya-Allah semua masuk universiti kan. Sebab ibu dan ayah ni memang cukup bagus persediaan dia. Ya. Tapi ada orang anak seorang 2 pun tak menjadi sebab mak ayah ni yang tidak ada orang kata keupayaan untuk ni. Jadi nak set the record straight ni. Kalau tak nanti keluar je lah komen-komen kat FB tu kan. Tak payahlah nak merancang macam tu kan. Hai kan. Jadi kita kena set the record straight ya. Dan keduanya kita lihat juga dalam konteks fizikal tu. Saya terangkan bulan lepas, bukan hanya fizikal ibu tapi juga fizikal ayah. Sebab kita nak anak-anak ni dibesarkan oleh ibu dan ayah yang sihat ya. Masa hamil ya, dan juga selepas itu kan. Jadi yang tu saya ingat saya cakap banyak pasal merokok kan. Jadi saya seru sekali lagi lah kepada para ayah yang bulan lepas dengar, bulan ni masih merokok ke kan. Kalau dah berhenti tu alhamdulillah kan ya. Kalau belum tu tak apalah, bulan depan saya tanya lagi. Okey. Jadi itu hari ni kita cakap pasal emosi. Okey. Bab emosi ni saya selalu rasakan kalau boleh sepatutnya sebelum ya pasangan ni nak ada anak ataupun nak menambah bilangan anak, patutnya mereka bertanyalah kepada masing-masing diri suami dan isteri tu. Suami tanya kat ni kata husband tanya kat isteri dulu kan. Yang rasa-rasa dah bersedia ke emosi tu kalau nak tambahkan bilangan anak ni. Patut tanya macam tu. Kan? Mesti tak tanya kan? Tak pernah tanyalah kan. Jadi baru plan nak tanya. Alhamdulillah. Dia sebabnya kenapa kita tak tanya, sebab kebanyakannya bukan apa, kita tidak perasan ya. Dan tidak mungkin ilmu kita tak berapa sampai ke situ untuk melihat impak emosi ni ya, kesihatan emosi kepada ibu dan juga bayi dalam kandungan dan juga keluarga tu apabila berlakunya kehamilan dan kelahiran ya. Yang paling baik nak cakap tentang topik ni
Pian dan Hazwan adalah kawan-kawan saya pakar psikologi dan juga psikiatri lah. Saya ni memang bukan bidang saya tu ya. Tapi walau bagaimanapun mungkin kalau ada apa yang saya berikan input ni tersalah ke datanya, saya mintalah pakar psikologi dan pakar psikiatri yang tengah mendengar ni akan membetulkan saya ya. Jadi tapi yang ini lebih kepada satu aspek kesihatan umum lah yang berkaitan dengan emosi ya. Dia kira macam ni lah, macam nak exam kan. Macam mana rasanya kalau kita ni jenis dah prepare lah, dah buat persediaan kan, dengan confidentnya kan, kita rasa macam bersemangat, kita rasa macam ada cahaya di hujung jalan itu. Di hujung terowong tu kan. Dan dibandingkan dengan masuk exam, dengan tak bacanya, dengan tak faham apa pensyarahan bincangkan hari tu, tak tahu soalan dia format macam mana. Macam mana rasa dia? Bingung tak tu? Ya, kan, kalau boleh tak nak pergilah exam. Betul. Begitulah juga dengan persediaan untuk kehamilan ni. Kan? Terutama untuk yang first timer, untuk yang kali pertama kan. Tahu je mengandung. Tak kebas kat situ sekejap kan. Apa nak buat ni kan? Dah mengandung dah kan. Ini yang kadang-kadang yang bulan lepas saya cakap kan tentang bunting kelamin ni. Dah lah terkejut baru kahwin tu tiba-tiba tak sampai sebulan, 2 bulan, terkejut pula lagi tengok dah ada pula dalam kandungan tu. Jadi itu selalunya menyebabkan emosi kita sebenarnya terganggu ya. Dan juga banyaklah pertanyaan, kerisauan, kebimbangan kan, ketidaktentuan yang berada dalam minda kita. So itu semua mencetuskan emosi. Jadi pendek kata, senang cerita, pasangan yang mempunyai kesediaan emosi yang mantap untuk kehamilan dan juga kelahiran akan sentiasa mengharungi fasa tersebut dengan lebih confident lagi kan, lebih yakin dan lebih positif emosi dia. Okay? So saya ingat kita itu mukadimah dulu. So siapa yang rasa-rasa nak tukar channel tu, baik jangan. Nanti dulu, sabar dulu. Bagi habis dulu apa yang kita nak bincangkan ni. Menarik tu. Itu bukan suruh setia tu, memang ikat terus tu. Jangan lari jauh-jauh sebab pasti menarik bila cerita tentang emosi kedua-dua pihak. Dan juga mungkin lepas ni Prof mungkin boleh cerita sikit tentang bagaimana keadaan surrounding kita di tempat kerja, di luar dan sebagainya turut mempengaruhi emosi seseorang yang sedang dalam membina keluarganya. Kejap lagi kita akan sambung insya-Allah. Kita berehat seketika dan sambil-sambil itu kalau katakan anda ada pandangan dan juga soalan, terus ajukan ke talian WhatsApp kami 0112904004 ataupun anda boleh komen saja di Facebook serta di channel YouTube kami, okey? Kita jumpa kejap lagi semuanya di Warna
tiada kemahiran menguruskan kewangan sehingga gagal menikmati kehidupan yang terbaik selepas bersara. Jangan biarkan diri kita gagal merancang sehingga terpaksa bekerja di usia senja. Kita mampu untuk menikmati persaraan yang diimpikan ramai, berharta, berjaya dan sejahtera, dunia dan akhirat. Kuasai ilmu membina pelan persaraan Islami yang eksklusif bersama 3 pakar kewangan yang dibawakan khas untuk anda dalam bengkel Bersara Berharta dan Berjaya hanya di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 Mac 2019. Penyertaan adalah terhad. Ayo daftar sekarang. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6322 atau 017-683-9282. Banyaknya Mama beli Wildan susu kambing untuk apa? Untuk anak manja Mama. Kenapa Mama? Sebab Wildan susu kambing adalah susu kambing organik yang sangat berkhasiat untuk kita sekeluarga. Ia mengandungi kalsium dan protein yang lebih tinggi dari susu lembu. Penting untuk tumbuh sarang tulang dan gigi anak Mama ni. Boleh Mama buatkan adik Wildan susu kambing coklat satu? Boleh. 1 Wildan susu kambing coklat untuk adik dan 1 Wildan susu kambing asli untuk Mama. Hubungi 019-965-3166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Warna Pagi bersama Kampian dan juga Hazwan pagi ini. Dah 8.49 minit pagi dan kita masih lagi berada ataupun bersama untuk topik generasi kita pagi ini. Famous, keupayaan famous dalam membentuk keluarga. Saya ulang sekali lagi, famous itu adalah merupakan fizikal, emosi, masa, ekonomi dan sosial. Betul. Betul tak bro? Betul. Ya, Alhamdulillah. Okay. Masa ke mental? Masa. Masa. Okey. Emosi ni yang kita cakap pasal kesihatan mental ni. Ya, betul. Okay. So hari ni kita lihat tajuk yang keupayaan kedua iaitu kesediaan emosi ya. Mula tu mari kita buat definisi dulu apa dia emosi. Senang cerita, emosi ni adalah merupakan tingkap kepada apa yang sedang kita fikirkan. Deepak Chopra dia kata thoughts that we feel. Pemikiran yang kita rasa tu itulah emosi. Dan saya mungkin dalam 10 tahun lepas saya dapat tahu bila saya diberitahu saya membaca tu, kata emosi adalah tingkap kepada apa yang sedang difikirkan dalam kotak minda kita. Saya rasa tu satu yang amat memberikan banyak pencerahan lah. Maknanya bila kita nak tahu apa yang tengah kita fikir, kita tengok apa emosi kita. Ya? Jadi kalau emosi kita tengah positif, maknanya kita banyak memikirkan tentang perkara yang positif. Sebaliknya, kalau kita rasa emosi kita down, emosi kita banyak yang negatif tu, sebenarnya pemikiran kita macam-macam lah tu. Tengah berfikir. Jadi macam mana cara kita nak menukar emosi kita dengan cara kita menukar apa yang dalam minda kita. Tapi kalau katalah dalam minda tu positif tapi emosinya sebaliknya negatif atau dalam tu negatif emosi tu positif, yang itu dah tak betul tu. Yang itu kena jumpalah pakar psikiatri dia panggil incongruent of thoughts and emotion tapi kalau yang normal ni insya-Allah apa yang difikirkan itulah nanti yang akan dijelmakan dalam emosi kita. Dan emosi ni banyak kan, macam-macam emosi ni dan saya kalau nak dinamakan tu, saya pernah membaca daripada Abraham Hicks. Dia tulis adanya satu skala panduan tentang emosi. Dia letakkan 1 hingga 22. Macam tu. Itu hanya orang kata skala yang amat ringkas lah. Satu tu yang rasa bahagia, rasa diperkasakan, rasa dikasihi, rasa dihargai, rasa mempunyai ilmu pengetahuan, kebebasan, itu nombor 1. Itu kira nirwana lah tu. Dan 22 yang paling bawah tu adalah emosi yang amat depres yang rasa memang tak guna dah hidup di muka bumi ni. Jadi itu antara emosi-emosi ni. Cuma emosi ni kalau kita boleh namakan dia, maka kita kenal pasti dia, senanglah kita nak menguruskan dia. If you can name it, you can tame it. Maksudnya bila kita boleh namakan dia, kita boleh jinakkan dia tapi malangnya ramai orang dia tak berapa cerdik nak mengenal pasti emosi. Kalau kita tanya sekarang, apa perasaan sekarang?
Entahlah. Betul. Tu Pian. Yang tu susah tau. Tengah marah ke? Taklah. Tengah gembira? Tak juga. Tak pastilah. Whatever. Gitu kan. Tak boleh macam tu kan. Okey. Tu yang buatkan kadang-kadang kita ingat bila kita cerit emosi ni, kita suppress emotion kita ya. Kita kata kita nafikan emosi kita. Itu paling tak cerdik sebenarnya. Okey. Kalau marahlah. Ngaku je lah. Ya. Cumanya kita ni agaknya dalam budaya kita tak baik sangatlah kita menunjuk emosi tu kan. Jadi kalau marah pun tahan juga, tapi macam nak meletup dekat dalam kan. Jadi itu antara ni. Tapi kesan dia ya, kalau kepada ibu yang hamil contohnya, emosi dia memang betul ya, dia mempunyai pengaruh yang terus kepada perkembangan janin dia. Okey. Itu pesan orang tua kan ya. Jangan malas-malas kalau masa mengandung ni ya. Jangan duduk menangis saja kan. Jangan pula marah-marah saja kan. Sebab nanti anak kamu tu dia jadi macam itulah. Kan. Kenan. Bukan tu kena lain. Ikut perangai. Dia maknanya ikut perangai. Kan. Yang ni korang jaranglah dengar. Kami ni biasalah dengar kan. Masa mengandung tu nanti mak kata jangan malas. Nanti anak tu malas dah nanti kan ya. Jadi orang tua-tua kita pun dah tahu ya bahawa dia mempunyai impak yang terus. Dan dari sudut kajian scientific researchnya pun memang terbukti sebab apabila ibu ni ya mempunyai katalah stres yang tinggi, dia akan mengeluarkan stres hormon, ya kortisol dan seterusnya tu yang akan dipindahkan melalui uri terus kepada bayi tu, janin tu ya. Dan dia ini apa yang kalau banyak kajian sebenarnya, beratus kajian ya, tapi apa yang Dr. Thomas Burney ni, dia presiden kepada Prenatal and Perinatal Psychology and Health Society ni, dia memang mengatakan ya bila stres hormon tu tinggi di dalam sistem badan ibu, dia akan melalui uri pergi kepada bayi dan akan memberi kesan kepada bayi itu secara fizikalnya dan juga personality dia. Okay? So, dia akan mempengaruhi sistem endokrin janin tersebut dan juga perkembangan minda otak anak janin tu ya. Dan oleh sebab tu kalau kita lihat ibu yang mempunyai stres yang tinggi dan secara berterusan ya. Dia stres ni kalau sekejap tu tak apa. Kan. Ini berterusan sepanjang panjang tu lah, agaknya sebelum tu pun juga lagi. Dia dikaitkan dengan kadar kelahiran pramatang. Maknanya kehamilan tu tak cukup bulan ya, Pian. Dalam 28 30 minggu dah datang contraction. Kalau kita tak sempat nak orang kata nak bentikan, lahirlah anak yang mungkin 1 kilo, 1.2. Tambah lagi stres kan. Masukkan pula kat dalam NICU, incubator dan macam-macam ya. Tapi dia dikaitkan dengan itu kan. Yang ini memanglah terbukti juga. Memang terbukti kami doktor ni memang kerjanya stres kan. Jadi kalau siapa yang katalah houseman contohnya, atau ya doktor-doktor yang masih bekerja di bawah stres yang panjang, yang lama ni, anak-anak dia memang ya bila dia mengandung, ramai yang akan orang kata lahir tak cukup bulan ya. Keduanya anak tu berat dia tu ya. Bila lahir tu atau perkembangan dia kita tengok dalam ultrasound, dia lambat. Maksud dia bila lahir dia kita panggil small for gestational age. Maksud dia kecil untuk umur dia tu dibanding dengan kawan-kawan dia yang lain. Patutnya katalah kalau lahir cukup bulan 3.2 kan. Dia ni 2 kilo je kan. Ataupun 2.2 tak sampai pun 2.5. So ini menunjukkan bahawa anak tu mungkin ya agak stressful kan dalam kandungan ibu tu ya. Itu belum lagi dia punya perangai dia ataupun behavior dia. Anak-anak ni yang nanti jadi hyperaktif ya dan irritable ya. Orang kata macam tak kena je kan. Menangis saja kan. Tidur sekejap lepas tu dia macam tak selesa. Dan ini yang kata colicky baby ni kan. Menangislah kan. Ya, kita ni kata ni kena sampuk hantu lah. Apa sebenarnya bukan. Dia sebab stress level dia very high. Ya. Dan ini memberi impak pula kepada yang nak menjaga. Betul. Maknya pun stres juga, bapaknya pun stres juga kan. Tidur tak cukup. Saya kesian betul kalau tengok yang macam ni Selalunya disebabkan oleh stres yang tinggi ketika kehamilan. Nah, stres ni bukan stres ibu saja. Stres ayah juga. Betul. Kan. Sebab kita tahulah bila kita dah berumah tangga ni kan, emosi seorang tu amat mempengaruhi yang seorang lagi. Kan. Jadi bila
senang cerita, inilah ibarat lingkaran ganas ni. Stres tu macam-macam lah, macam Pian kata. Datang dari mana stres untuk ibu tu? Macam-macam ya. Stres tu mungkin daripada tempat kerja, mungkin stres daripada komunikasi dengan suami isteri. Nanti kita cakap dalam segmen satu lagi tu, apa stres yang selalunya dihadapi ketika dalam kehamilan dan juga selepas melahirkan ni. Tapi on the other side, kalau kita ada yang emosi yang positif, kan? Yang sepatutnya kita harapkan ada sentiasa tu. Ya, itu bila kita bersedia, insya-Allah kita akan hamil si ibu dan dengan bakal bapa ni akan melaluinya dengan penuh positif ni tadilah. Ya, dan dia memang dibuktikan akan menyebabkan kesihatan janin amat terjamin sekali. Dia tak dapatlah apa yang kita cerita tadi tu. Dan apa dia positif, emosi positif yang patut ada ataupun yang ada dalam kalangan gulungan yang ini ni, dia akan rasa dihargai, dia akan rasa disayangi. Ya, you all ni kan, kalau suami kan bila tahu isteri tu mengandung, tanya Azban apa rasa kalau isteri mengandung kan, rasa sayang tak kat dia? Sayang sangat. Rasa kalau boleh nak timang, kalau boleh nak dokong, kalau boleh kan, macam ibarat minyak yang menatang imat yang penuh ni kan. Jadi kalaulah itu perasaan si ibu ni kan, boleh bayangkan tak, punyalah seronoknya dia mengandung ni kan. Berseri-seri muka dia kan. Dan itu memang secara dibuktikan juga akan mempengaruhi perkembangan janin. Lahirlah bayi yang cukup, insya-Allah lah dengan beratnya the happy baby. Senyum aja kan Lahir-lahir senyum. Taklah macam tu Azwan. Tapi maknanya macam senang nak jaga dia. Betul. Tidur corak tidur dia bagus. Nanti tak kalau beragam, dia cepat berinteraksi kan, kita agak sikit dah senyum macam tu kan. Dia maknanya orang tengok dia pun dah sayang kan. Jadi adorable. Yes, adorable, cuddly and everything. Jadi itu sebenarnya kan, masya-Allah pentingnya lah kan kesihatan emosi ni kan. Dan tak patut kita tu, saya rasa kita ada satu disadvantage sebab kita ni community yang jarang mengekspresikan emosi kita. Maka dengan itu kita punya pengurusan emosi selalunya tidak berapa mantap. Dan bila kita kurang cerdik nak mengurus emosi tu, dia akan menambahkan kerumitan dan kesulitan. Dan selalunya emosi ni perlu diekspresikan dan juga dikomunikasikan. Ini yang kita akan bincang. Segmen akan datang. Sampai satu lagi lah lepas ni. Lagi round apa kita berikutnya, teman-teman lagi bila Prof banyak juga sebut tentang kesan pada anak tu daripada emosi ibu ataupun ayah. Kita nak tanya juga kesan pada anak ni, adakah ia akan macam turun pada anak itu beberapa bulan ataupun boleh jadi sepanjang hayat. Prof kan. Kejap lagi kita akan bicara lebih lanjut, dan kalau sahabat-sahabat ada soalan-soalan nak diajukan, boleh terus hantar ke WhatsApp kita 011-2900-4004 ataupun anda boleh terus saja ke channel YouTube TV IKIM yang juga kami share di Facebook IKIM FM. Dan jangan lupa untuk sharekan juga di Facebook anda, okey? Betul tu. Yang kita bawakan hari ini menerusi YouTube TV IKIM. Ya, betul. Ada juga dekat Facebook IKIM lah untuk tontonan bersama. Berehat seketika, generasi akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Pian dan juga Hazwan 9:04 pagi. Terima kasih untuk anda kerana masih lagi setia bersama kami untuk segmen Generasi bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj yang juga merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan di Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk topik kita pagi ini, keupayaan Famous dalam membentuk keluarga. Dan fokus kita pada emosi. Ya, betul. Kita penuh emosional. Saya tertarik tadi bila Prof. Datuk cakap pasal emosi positif bila seorang ibu mengandungkan anak dia, janin yang dalam tu insya-Allah dia punya terjamin. Maksudnya kita boleh ringkaskan JNJ, janin yang terjamin. Cantik Azwan. Ya kan Jawa kahwin Jawa. Amboi. Itu Pian. Betul lah tu. Saya nak minta Hazwan pegang royalty tu. Yang itu tu maknanya memang janin tu akan terjamin apabila ibu dan ayah ni memang betul-betul bersedia kan untuk anak tu. Tu sebabnya tapi sebelum tu Hazwan mungkin nak buat correction sikit. Saya tak lagi jadi Ketua Jabatan Pendidikan Perubatan. Saya jadi penolong dekan pengajaran dan citra untuk Fakulti Perubatan. Tak apa tu nanti saya updatekan lah ya. Okey. Bukan apa nanti kan kalau Ketua Jabatan dengar kan kecil hati dia kan. Okey. Now sebenarnya kalau kita tengok kita cakap tentang kesan emosi ya, yang negatif pun mempunyai kesan dan yang positif punya kesan ya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat kenapa yang Dr. Hadud selalu sebut planned, intended and wanted. Sebab itu nanti yang akan menghasilkan macam mana ya gembiranya mak ayah ni sepanjang tahu je hamil tu. Dan ini selalu untuk anak sulung lah. Kan ni sepian ni kan. Anak sulung. Itu sebabnya anak sulung selalunya kita lihat dia lain tau dari sudut personality dia, keberanian dia. Sebab mak ayah masa tu memang tunggu-tunggu sangat. Ya, bila tahu je positif tu ya, nak cek urine tu berdua-dua tu dalam bilik air. Positif tu terus tangkap gambar hantar kat Instagram kan ya, hantar kat Twitter. Lepas tu satu dunia lah nampak dia punya urine test tu. Lepas tu nanti buat ultrasound yang pertama ya, nampak janin tu adalah degup jantung dia tu kan 6 minggu kan. Saya suka tengoklah muka yang dua orang ni kan macam nak masuk dalam skrin tu. Tu ada juga yang over kan ya, Pian dengan Hazwan. Yang tu darling look like you saya kata. Badan kepala mana badan mana pun saya tak nampak lagi 6 minggu. Cannot be looking like any one of you kan. Tapi macam itulah perasaan dia bila plan, intended and wanted. Tapi sebaliknya kalau unplanned, unintended, unwanted, dia menghasilkan emosi yang tadi itulah. Jadi itu sebabnya ini anak sulung macam tu kan. Anak kedua kebanyakan lah, bukan semua ya. Mak ayah ni tak pandai lagi nak merancang-rancang keluarga ni Kita tengok ya, si sulung tu baru 6 bulan dah lekat lagi. Itu 6 bulan tu kira lama juga. Ada yang terus ya 3-4 bulan dah melekat lagi. Jadi yang kehamilan kedua ni unplanned, unintended. Tapi insya-Allah kita ni wanted lah. Tapi wanted tu macam tu tau. Dia bukan punya wanted je. Wanted lah ya. Boleh lah. Dah Allah nak bagi, nak buat macam mana kan. Itu nasi lain. Tak ya. Betul Hazwan. Tapi emosi ni mak ayah tak boleh nak nafikan. Emosi dia berbeza dengan kehamilan yang pertama. Dan itu yang menyebabkan anak kedua kita ada nama second child syndrome kan. Antara penyebabnya adalah apabila jarak kehamilan terlalu kerap dan ibu ayah sebenarnya belum bersedia untuk kehamilan tersebut. Jadi anak tu perangai dia kan macam-macam lah. Berbeza dengan yang sulung. Betul. Pendiam. Yang sulung ni kemain lah, berani, cerdik, petah, yang keletah. Yang ni monyok je kan. Jadi dapat pula mak ayah yang jenis tak cerdik beza-bezakan anak pula kan. Angah, ngapa tak macam Along? Kalau Angah tu boleh cakap lah, memanglah Angah tu plan, intended, wanted kan. Saya ni unplanned. Kalau boleh lah si Angah tu cakap macam tu kan. Tapi ni sambil jok-jok ni tadi Pian dia tanya kan, kesan dia sekejap je ke? Kesan dia sepanjang hayat. Ni yang tengah mendengar ni, cuba kita refleksi. Masa mak kita kandungan kita hari tu, apa agaknya emosi mak ayah kita? Ya? Pernah tak kita tanya kalau boleh tanya. Saya memang ni Pian jarak saya dengan abang atas saya dekat 5 tahun. Dan itu paling jauh lah dalam jarak kehamilan mak saya. Sebab ya mak saya ni 2-3 tahun dapat anak dah ya. Pun tak dapat tapi ada sangat. jarak jugalah. Jarak dulu pandai tau. Menjarak ni orang sekarang ni yang macam tak apa cerdik ni padahalnya lebih bermaklumat sepatutnya. Jadi bila 5 tahun tu mak saya memang dah teringin sangat nak mengandung dah. Kan? Jadi
Dan bila saya hamil, mak saya hamil dengan saya tu, mak saya pun dah excited dengan dah. Lepas tu nama pun dah simpan kan masa 5 bulan dalam kandungan. Itulah kalau kita nak kan, macam-macam kita prepare. Jadi Halina tu mak saya yang nak, yang Haliza. Halina tu arwah bapak saya yang nak. Jadi bila lahir tu bergaduhlah sekejap. Tadi arwah bapak saya ni alhamdulillah letakkan dengan amat bijaksananya, letak dua-dua. Itu nama Halina Haliza tu kan. Jadi tapi saya selalu rasakan the fact that mak saya dengan arwah bapak saya tu nak sangat anak masa waktu itu, saya adalah hasil daripada plan, intended and wanted tu. Dan dia memberikan satu suasana yang amat positif untuk saya. Kan? Dan mungkin hari ni dah umur macam ni, kesan dia tu sebenarnya ada lagi kan. Ya. Jadi kan, mari kita tengok apa yang boleh menyebabkan seorang tu merasa, ya, ibu contohnya kan. Bayangkan dia hamil tapi tak ada suami. Bayangkan ini adalah kehamilan di luar nikah yang sah. Kalau kat barat tu agaknya tak kisahlah kan, ya, Hazwan Pian dia tak tanya pun siapa bapaknya kan. Tapi di sini kita dalam keadaan budaya dan agama kita, hamil di luar nikah yang sah ni, tu susah betul tu. Mana nak sembunyikan tu. Jadi bayangkan emosi dia. Dan orang kata bagaimana dia melayari kehamilan itu seorang diri. Itu saya nak pesan ke adik-adik saya, ya, anak-anak ni tolonglah, ya, selagi mana tidak ada orang, ya, suami tu sanggup dengan akad yang sah tu memberitahu kepada dunia bahawa apa saja yang berlaku kepada kita akan berada di bawah tanggungjawab dia. Jangan sekali-kali bagi apa-apa yang tak patut terbagi lagi tu. Betul. Kan kalau hamil macam inilah kan. Dah lah unplanned, unintended dan unwanted pula tu. Pergilah nak cuba gugurkan tu lah, minum kok lah apa semua. Macam mana kesan dia kepada bayi tu, ya? Okey. Satu lagi. Siapa yang paling penting untuk menjaga emosi ibu ni? Tak lain tak bukan suamilah. Yang paling dekat dan rapat. Ya, tapi minta maaf lah ya, dalam ketika ibu hamil dan waktu melahirkan, di situ kita memang terbukti, ya. Di situlah kadar kecurangan yang meningkat. Di situ juga, ya, kadar keganasan rumah tangga juga meningkat. Ya, tak tahu kenapa ni. Saya rasa mungkin tadilah suami ni juga tidak ada kemahiran, ya, untuk menangani emosi dia sendiri. Mungkinlah isteri tu masa hamil tu, yelah kan, dia dengan tak laratnya, dengan tak mampu minta maaf. Dia berharap adalah orang support, sokong. Ya, tapi mungkin sebaliknya, suami pun tengah dalam keadaan yang tertekan juga kan. Kadang kerja masih lagi tak stabil. Dah ada pula satu mulut nak keluar ni. Kalau katalah yang kerap pula dah ada dua ni, tambah pula lagi. Saya rasa memang hawa biru, kalau terutama kalau kita ni iman tak berapa kuat, kurang kita punya tawakal dan syukur kita, susah ni, ya. Jadi bila begitu, dia menjadi satu suasana yang amat tegang, ya, untuk semua, ya. Dan di situ juga kita minta maaf nak cakap, ketika hamil ni hubungan kelamin dan seksual juga merupakan akan terjejas, ya. Dia tidak akan seperti kalau kita tidak mengandung dan tidak melahirkan. Jadi itu semua mungkin menjadi satu faktor yang menyebabkan, ya, tahap kecurangan kan. Jadinya isteri ni pula bila dia tahu je suami katalah kan, patutnya masa dia tengah mengandungkan anak ni sayanglah kat dia, tengok dia sayang dengan perempuan lain pula. Dapat tahu pula masa tu lah dapat tahu kan, pecah rahsia dan sebagainya. Kawan pula bagi tahu. Macam ni, inilah cerita yang selalu berlaku. Jadi di mana datang nak tenang tu? Di mana datang nak rasa, ya, rasa gembira, dihargai? Memang rasa memang amat tidak dihargai lah, terluka, marah, ya. Dan itu belum lagi ditambah dengan perkara-perkara lain. Ya. Wanita ni pula bila dia hamil, dia mulalah rasa tak cantik kan, ya. Hidung tu makin kembang kan, ya. Baju selalu pakai yang nampak pinggang, dah tak ada dah pinggang dah stres tu. Macam lepas tu belum lagi orang komen macam-macam pula kan, ya. Jadi tolonglah kan, sebenarnya suami kalau boleh lah, ya, ketika isteri tu hamil, memang tolonglah janganlah buat perangai-perangai ni kan, ya, sebab dia mempunyai impak seterusnya kan, ya. Keganasan rumah tangga yang ni pun tak tahu kenapa agaknya, ya, bila dia nampak isteri dia tu macam tempat dia tinju tu kan, bila nampak
nampak macam Nak balun. Itulah Azwan Punchback, kan. Macam punchback kan, tapi itulah antara apa yang boleh berlaku sekiranya emosi tidak ditangani baik orang lelaki atau orang perempuan. Ada satu juga lagi kita tak boleh hamil hanya kerana kita nak membalas dendam contohnya. Atau kita rasa nak kenakan orang minta maaf, kita suka dengan lelaki seorang tu, lepas tu dia tak nak dengan kita contohnya, lepas tu berlakulah entah macam mana kita hamil dan akhirnya kita paksa dia berkahwin. Ini cerita drama lah kan. Tapi drama tu selalunya menggambarkan kehidupan. Maknanya itu pun tak boleh. Maknanya emosi yang begitu tu yang menjadikan dia nak hamil. Atau satu lagi saya terpaksa cakap ni, kadang-kadang memang rezeki kita, suami tu kahwin seorang lagi contohnya. Yang seorang lagi tu muda lagi, lagi segak dan hamil pula dia contohnya kan. Kita ni mungkin dah hujung-hujung lah. Dah ada pun 5-6 kan. Patutnya udahlah rehat. Tapi kadang-kadang kita rasa nanti suami kita sayang kat dia lebih. Kan? So dia pun hamil juga. Tak boleh macam tu. Sebab bersaing pula. Hamil ni bukanlah untuk bersaing-saing pula kan. Jadi macam-macam lah cerita ni sampai esok malam pun tak habis. Tapi kan maknanya inilah perkara-perkara yang selalu terlepas pandang. Betul. Dan yang penting ni, dia mempunyai implikasi kepada bayi kita. Yang akhirnya akan menjadi manusia dan menjadi ahli masyarakat ni. Betul. Jadi kalaulah kita tak pertimbangkan aspek ni secara serius, yang akan lahir generasi akan datang tu semuanya yang jenis emosinya tertekan pengurusan pembuatan keputusan dia pun tak betul kan. Jadi kualiti generasi akan datang tu memang amat rendah lah. Kan jadi oleh sebab tu saya rasa kita memang ada tanggungjawab yang besar untuk pastikan anak-anak yang lahir daripada rahim kita dan juga daripada rumah kita ni akan menjadi ahli masyarakat yang betul-betul berkualiti. Kan? Dan oleh sebab itu para ibu dan para ayah semak dulu emosi tu. Maknanya hamillah apabila kita betul-betul merasa cukup orang kata bersedia. Tapi ada juga yang kata saya tak bersedia. Janganlah buat macam tu pula kan bila nak sedia? Sediakanlah macam tu. Oleh sebab tu yang PJJ ni itu yang yang perkahwinan jarak jauh ni. Saya nak nasihatkan perkahwinan jarak jauh ni sebenarnya dia patutnya sementara. Kalau dah ada anak semua tu, tolonglah usahakan untuk duduk sebumbung. Sebabnya kalau isteri tu hamil, suami duduk jauh, kesianlah. Betul. Yang si suami ni pun duk ingat je isteri ni kan. Isteri ni pula ada kadang masa kita nak nak kena urut sikit kat belakang tu kan. Nak ada orang peluk kita, kata tak apa ni, apa-apa jadi kat awak saya ada. Yelah sekarang ada handphone, ada video call, tak serupa. Betul. Kan. Nak pegang tak boleh. Betul. Jadi tolonglah yang PJJ tu kan. Cubalah usahakan khususnya kalau ada anak-anak dan isteri tu hamil kan jadi kalau misalnya dalam keadaan tu masih belum stabil lagi, boleh tak ditunda dulu kehamilan tu kerana antara sebabnya saya rasa kesediaan emosi tu amat sukar kalau kita ni PJJ lah. Ataupun long distance relationship LDR kan ataupun perkahwinan jarak jauh ni. Saya pernah dengar Prof ada yang suaminya di satu negeri, isterinya dah satu negeri, anaknya di kampung, maknya yang jaga. Maksudnya itu lagi itu itu segmen bulan depan. Boleh keluangan simpan. masa. Simpan itu untuk masa lah. Menarik juga itu. Dah tahu bulan depan apa ni. Dan kita akan sambung kejap lagi. Dan ada juga soalan-soalan daripada sahabat pendengar kita. Mungkin kita boleh raikan dan kita jawab. Termasuk sahabat kita Cik Rozi Osman, katanya dicadangkan apa yang Prof Datuk sebutkan hari ni kena masukkan dalam kursus perkahwinan ni agar pemuda-pemudi yang nak kahwin lebih bertanggungjawab lagi. Ya, betul. Okey, insyaAllah. Kita berehat seketika dan kita banyakkan berzikir. Ramai yang dengar ni rasa macam astagfirullah, apa yang aku buat selama ni. Okey, tak apa, kita berzikir dulu. Dan kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk generasi dengan tajuknya keupayaan famous dalam membentuk keluarga. Okey. Bukan famous tu jadi insta famous. Bukan. Tidak ya, itu adalah tips keupayaan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Halina Hariza Haji Siraj. Okey, terus saja bersama kami hanya di Warna Pagi. IKIM. Inspirasi Inforia Islami.
Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yang pastinya Warna Pagi IKIM mentemankan Apian dan juga Hazwan pagi ini masih lagi dalam segmen generasi untuk keupayaan famous dalam membentuk keluarga bersama dengan kita yang bahagia Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj yang dari Fakulti Perubatan UKM. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat kita yang turut menonton di YouTube TV IKIM pagi ini. Kita bawakan juga untuk tontonan anda. Soalan daripada Hanis, boleh Prof, kita raikan soalan sikit-sikit ni tentang anak kedua. Saya nak tanya anak kedua saya ni memang kami plan dan wanted, Alhamdulillah. Tapi masa hamil memang saya asyik rasa marah dan kerap tinggikan suara pada anak sulung masa dia tengah hamil anak kedua. Sekarang anak ni dah darjah 1. Sejak dari umur 2 tahun dia kerap mengamuk dan tak pandai kawal emosi dia. Bila penat marah dia merengek, tendang abang atau adik dia yang lain dan buat macam-macam yang menyebabkan kami juga marah. Adakah kesan ini pada anak ni boleh diubah dan macam mana nak bantu kita ubah sikap anak ni? Masya-Allah. Okey. Siapa Anis? Anis. Memang boleh. Tapi mungkin kena kena kerja kuat sikit lah. Yang ni segmen ni saya nak deal dengan yang tu. Macam mana kita nak cuba mencetuskan emosi-emosi yang lebih positif itulah tapi sebelum tu ada cadangan untuk masukkan dalam kursus perkahwinan. Itu satu yang bagus. Saya pun sambil-sambil saya kena tulis kot buku kan. Dan proposal juga dekat Jabatan Agama dan buat modul lah InsyaAllah mudah-mudahan bagi habis dulu ni dapat yang sampai 5S tu kita buat. Anis tadi saya yakin dia dengan suami memang lah merancang anak-anak tu dengan baik. Cumanya saya suka di mana dia boleh merefleksi dan merasakan bahawa emosi dia agak memang agak sering marah, tertekan, joget itu tu kadang-kadang memanglah tahu dan mungkin anak tu pula jadi macam tu pada saya mungkin bukan kebetulan tapi mungkin antaranya lah perkara-perkara ni. Nah sekarang ni macam mana nak buat? Kita panggil damage control lah kan. So ini yang untuk segmen ni saya rasa begini untuk Anis, of course sekarang ni yang penting adalah bagaimana nak memastikan emosi anak tu kan boleh kita uruskan. Dengan syarat Anis kena uruskan emosi dia dululah. Kan kadang anak-anak kita ni dia cuma cermin kepada kita. Jadi bila kita pun sendiri kurang orang kata mengurus emosi, maka anak-anak tu yang merasa dia orang kata akibatnya dan dia akan bereaksi yang sama lah. Kan? Dia tengok kita kalau marah kita jerit. Dia pun jerit lah. Kan? Dia kalau cakap elok-elok tak ada orang dengar. Tapi kalau dia tinggikan suara, dia tendang abang dia, baru ada tension, itulah yang dia buat. Jadi kita mungkin kena lihatlah secara ni. Jadinya saya segmen terakhir ni saya minta sangat untuk siapa yang sedang hamil lah, baik hamil yang awal-awal khususnya ataupun yang dah nak beranak dah besok lusa kan, marilah kita ambil sikit orang kata keprihatinan untuk cek apa status emosi kita. Okay. Untuk para suami kan, sebenarnya tanggungjawab you all bukan nak bagi makan anak bini tu saja kan, tapi sebenarnya inilah nak menjaga emosi ni. Ibu ni kalau katalah yang baru hamil kan, macam-macam dia risau tu. Dengan tak sedap, tak selesanya, makan tak lalu mengandung ni dia memang mengubah kita punya fungsi emosi dan juga fisiologi kan. Kalau kita ada anak-anak kecil pula, penatnya nak menjaga yang ada tu kan. Atau katalah satu lagi saya sendiri merasa bila anak pertama kita very positif tau. Anak yang kedua, ketiga, keempat tu dia mula rasa datang, kalau apa-apa jadi kat saya, macam mana dengan budak-budak ni? Itu yang bila dah akhir nak beranak tu, mulalah kita cakap dengan suami kita macam bagi wasiat dah. Abang, nanti kalau saya tak ada, anak-anak ni kalau abang nak carikan mak baru, kena cari. Mulalah dia macam tu. Anak pertama tak ada rasa macam tu. Saya tanya kakak-kakak saya memang macam tu. Sebab kita mula terasa, apa-apa jadi kat kita dah ada banyak tanggungan ni. Jadi sebenarnya emosi-emosi ni semua adalah satu yang fitrah untuk kita. Jadi para suami saya harapkan kalau hari ni kita tahulah bahasa cinta pasangan kita tu. Khususnya ini the star in this discussion adalah ibu yang hamil tu kan. Okay.
apa dia bahasa cinta isteri tuan-tuan dan tuan-tuan tu kan ya. Kalau dia ada 5 bahasa cinta ya. Very quickly ni sebab nak cakap tentang ni pun sejam. Ada orang kita ada 5 bahasa cinta yang kita gunakan untuk ekspresi cinta kita dan juga di mana kita menerima cinta orang dengan penuh makna ya. Kita berbahasa dengan semua 5 bahasa ni, tapi kita ada satu bahasa yang kita suka. Itu kita kata macam bahasa ibunda kita lah kan ya. Satu adalah bahasa cinta melalui kata-kata. Ya, kita tulis sajak, kita tulis lagu. Ya, you are my sunshine, my rainbow, my buat lirik lagu lah kan macam tu lah. Kan letak kat billboard tu, aku sayang kamu. Oh kan. So ini dia orang yang ekspresi cinta dia melalui bahasa, dan dia sendiri rasa amat dicintai kalau orang mengekspresi cinta mereka dengan bahasa. Kedua, dengan hadiah, pemberian hadiah. Cakap aja tak boleh, mana dia bendanya kan dia. So orang yang beri yang bahasa cinta hadiah ni, dia akan, kita sebenarnya boleh kenal orang ni kan. Dia akan bagi kita hadiah, macam-macam hadiah, dan dia pun amat menunggu kasih sayang itu diekspresikan melalui pemberian hadiah. Orang yang hadiah ni dia boleh quantify tau. Kalau misalnya dapat sekuntum bunga dengan dapat satu bilik ni penuh bunga, kan lain tu kan. Beli kereta Myvi je dengan beli kereta yang besar gitu kan. Itu macam adalah ini lagi sayang. So dia bukannya materialistik ya. Tapi itulah cara dia menilai cinta. So janganlah kata ini mata duitan, gold digger ke. Tak. Dia memang begitu. Dia ada range value harga tertentu. Lah, itu you have to settle lah kan. Okay, saya tanya. Yalah. Yang ketiga adalah dari sudut masa yang berkualiti. You tak bagi I apa-apa tak apa, you tak payah cakap pun tak apa, but you spend your time. You spend your time diam je pun tak apa, yang you ada di sebelah I tu. Kan? So I love you, I'll give my time. You love me, you give your time. Macam tu kan. Itu kalau misalnya ada depan mata tapi duk tengok handphone je, sakit hati betul. Ini memang sakit hati betul bagi orang yang bahasa cintanya beginilah. Letak phone tu kat tepi. Kan? Now, yang keempat adalah bahasa cinta khidmat bakti. Maknanya yang ni yang paling ramai wanita punya bahasa cinta. Dia bila dia sayang keluarga, sayang suami, berbaktilah ya, dengan sepenuh jiwa dan raga. Tak mau bibik ke apa, biar dia sendiri masak. Biar suami anak-anak saya rasa apa air tangan saya. Kan? Biar saya sendiri gosok baju, semua tu lah. So tapi dia penat lah kan ya, khidmat bakti. Tapi macam mana cara kita nak express cinta kita kat dia? Kita berbakti dengan dia. Dia kat dapur tu, bagi abang buat kan. Dia tengah kat dapur tu, semua anak kat situ, yang ni potong sayur, yang ni seronoknya dia. Okay. Yang kelima adalah sentuhan fizikal. You tak payah bagi I apa-apa, you tak payah cakap apa-apa, you tak payah spend time pun tapi pegang I. Itu yang selalu kita kata kalau peluk kan sebelum ni, sebenarnya dia ada kesan juga tu. Bila sentuhan, dia menimbulkan kita keluar oksitosin kan. The love drug tu. Dia panggil oksitosin drug, rush. Macam adrenaline rush jugalah. Tu yang bila peluk kan, peluk kena peluk kuat lah. Dia rasa tu. So kita kena tahu. Jadi ni, ambil tahu ni isteri yang tengah mengandung tu apa bahasa cinta dia. Dan bagikanlah, sebab selalu sangat kita, teori dia apa, Pian dengan husband, bahasa tangki emosi kita hanya boleh diisi oleh bahasa cinta kita. Kalau orang memberikan kasih sayang dengan bahasa cinta lain, dia tak masuk dalam tangki tu. Jadinya masalah kita hari ni, si suami akan bagi kasih sayang dia kepada isteri dengan bahasa cinta dia. Contohnya, bahasa cinta dia katalah pemberian hadiah. Isteri punya bahasa cinta adalah quality time. Kan? Tapi dia ni sebab sayang isteri dia, bagilah hadiah. Dia tak masuk dalam tangki emosi isteri tu. Sebab isteri tu hanya masuknya adalah masa yang quality. Jadi dia tak nak spend masa dengan isteri. Hari Ahad pergi main golf apa semua, tapi hadiah macam-macam. Bagi gelang, bagi apa. Tak ada maknanya Cik Abang. Itu yang dekat bilik tu berkotak-kotak hadiah tak dibuka pun sebenarnya. Sebab dia bukan bahasa cinta. Jadi bagilah masa untuk dia. Isteri pun selalu masalah macam ni lah. Suami punya bahasa cinta adalah quality time. Tapi dia punya bahasa cinta khidmat bakti. Ini yang paling susah. Sebabnya dengan memberi khidmat bakti, kita kekurangan masa untuk kita spend dengan orang tu. Sebab masa tu nak kita gunakan untuk ni. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Tangki emosi kedua-dua ni
dia sebenarnya tahap E. Kalau katalah MT, kereta kan? Kereta kau tu dekat E je. Nak menyala lah. Walaupun dah berpuluh tahun, itu yang rasa kadang Masya rasa Allah. macam sayang, Masya tapi entah Allah. apalah, I cannot live with this person Masih anymore. rasa kosong lagi Sebab tangki tu semuanya dah kosong. Dua-dua orang, bukannya seorang. Jadi ni, cuba, dia bukan susah, ni bukan rocket science lah kan. Nak tahu bahasa cinta pasangan kita. Dan ini apply untuk hari ni. Mari kita punya Assignment masing-masing ya dengar semua. Okey. kalau katalah isteri di pejabat tu yang tengah hamil tu, especially kalau bergaduh ni pagi tadi ni, kan, bahasa cinta dia pemberian hadiah. Pergilah telefon florist yang dekat-dekat jabat dia tu. Pukul 2 ni nanti datang satu bunga. Bukan mahal sangat pun. Online tu sekarang semua. Tak payah pergi mana-mana. Just ni dia hantarkan bunga tu. Terkejut dia tapi rasa amat disayangi. Dia punya emosi yang positif tu akan memberi kesan kepada janin yang sedang dalam kandungan dia tu. Dan kita kena tahulah ahli keluarga kita. Macam saya, bahasa cinta saya sentuhan fizikal. Ustaz, bahasa fizikal cinta dia adalah masa yang berkualiti. Tapi kalau ikut Dr. Gary Chapman ni, sebenarnya 5 love languages ni daripada Gary Chapman. Dia kata ini antara kombinasi yang cantik sebab the more time you spend, banyak lagi masa kita lakukan bersama, lagi banyaklah kita bersentuhan. Tapi setback dia, kita tak boleh berpisah. Tak boleh pisah lama-lama sebabnya masa tak ada, tak boleh pegang kan. So saya dengan suami saya memang tak boleh PJJ ni. Tak boleh. Tapi ada orang boleh sebab bahasa cinta dia lain. Kata-kata duduklah cakap sikit 2 minit, keluar WhatsApp, I love you, you are my darling. Orang tu dah penuh dah, okeylah. Kan ya. Jadi kena faham tentang bahasa cinta dan mudah-mudahan kan kita akan dapat menimbulkan emosi yang positif, khusus kepada yang nak menimbang cahaya mata ni. Dan untuk Anis tadi, cuba tengok bahasa cinta anak nombor 2 tu apa dia. Budak-budak ni dah ada dah. And Anis bagi je bahasa cinta dia tu. InsyaAllah akan tak penuhkan tangki emosi. dan yang penting Anis ni tadi apa bahasa cinta dia. Rasa-rasanya tu kadang-kadang tu bukan apa, suami ni tak faham dan jarang bagi bahasa cinta yang Anis nak. Itu jadi marah je tu kan. Kok lah minta maaf ya. Tapi mudah-mudahan ni praktikal, kita boleh amalkan terus. InsyaAllah kita jumpa bulan depan pula kan. InsyaAllah. Kita sambung untuk masa pula ini lebih menarik lagi. Tambah-tambah lagi bila Prof dah sebutkan tadi, perkenalkan tentang bahasa-bahasa cinta, termasuk salah satunya ialah masa. Saya agak mesti Ustaz nak ajak Prof keluar lunch sekejap lagi. Tak kan? So, nak jumpa ada masa dan juga sentuhan fizikal. Contoh. Untuk hari ini kita ucap banyak-banyak terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Halina Hariza Haji Siraj atas perkongsian segmen generasi hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Jumpa bulan depan bulan depan. Lamanya. Ni Tak apa sekejap je tu. takut ramai lupa nanti Prof. Tak apa. Kita akan sentiasa ingatkan. Ya, InsyaAllah. betul. Jumpa lagi Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk segmen generasi pagi ini.